Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim cuba berjumpa dengan Presiden PAS, Tok Guru Abdul Hadi Awang di Hospital IJN. Tapi Anwar gagal, tak dapat berjumpa dengan Hadi. Tok Guru Abdul Hadi punya respon ialah PAS tak perlu beli ahli parlimen. Itu saja jawapan Tok Guru. Nampaknya Anwar terdesak. Anwar tahu satu langkah sudah bermula yang diorang panggil langkah Dubai, dan sekira Anwar tak awas, dalam seminggu dua ini kerajaan akan jatuh. More or less confirm. Zaid Hamidi, Presiden UMNO pula berkata, tak boleh guna SD untuk tumbangkan kerajaan. Sebab apa Zaid Hamidi berkata begitu? Adakah SD sedang diguna untuk tumbangkan kerajaan? Oleh kerana itu, Zaid kata tak boleh guna SD untuk tumbangkan kerajaan. Tapi Zaid salah. Zaid kata ada Akta Anti Lompat Parti. Jadi oleh kerana itu, kalau sekiranya ada pergerakan untuk nak tarik sokongan dari kerajaan atau tumbangkan kerajaan, mana perlu dibuat en bloc. Tak boleh beberapa sahaja. Bermaknanya, sekira 30 ahli parlimen dari Barisan Nasional menyokong Anwar, kalau dia orang nak tarik sokongan, tak boleh 10-15 sahaja. Kena ke semua 30. All 30 perlu tarik sokongan baru sah. Kalau 30 ahli parlimen barisan menyokong Anwar, menyokong Pakatan Harapan dan hanya sebahagian saja tarik sokongan, cannot. Must be all 30 tarik baru boleh dikira. Itu semua bohong. Itu either Zaid Hamidi ni nak menipu ataupun dia tidak tahu undang-undang. Dia kalau ikut perlembagaan, dan kita kena ikut perlembagaan, macam apa Tok Guru Abdul Hadi kata, kalau kita tukar kerajaan, kita ikut perlembagaan, kita ikut undang-undang. Itu Hadi kata. If we topple the government, it has to be done constitutionally and legally. Both. Constitutionally and legally. Mana kita tak boleh langgar perlembagaan ataupun langgar undang-undang dalam usaha menjatuhkan kerajaan atau menukar kerajaan. So, apa dia undang-undang? Dia orang kata undang-undang ni anti lompat parti. No, anti lompat parti ialah kalau you resign dari satu parti, you menyertai satu parti lagi, itu melanggar anti lompat parti. Undang-undang anti lompat parti. Tapi yang 5 orang ahli parlimen bersatu tu, dia tak lompat parti, dia masih kekal sebagai ahli. Dan kalau parti nak gantung ke atau nak buang keahlian, itu up to the party lah. Itu bergantung kepada parti. Tapi ahli parlimen 5 orang tersebut tidak resign, tidak letak jawatan dan join parti baru. Mereka hanya umum, mereka menyokong kerajaan, menyokong Perdana Menteri. Itu tidak melanggar anti lompat parti. Sudah dibukti dengan 5 ahli parlimen bersatu menyata sokongan terhadap kerajaan. Ataupun kalau kita nak kata menyatakan tarik sokongan terhadap kerajaan. Samalah. Either you sokong atau you tarik sokongan. Dia tidak melanggar mana-mana undang-undang. Dan kalau kita nak ikut perlembagaan lah kata. What does the perlembagaan say? Sekiranya Perdana Menteri, if the Prime Minister no longer, tidak lagi mempunyai, no longer has the confidence of the majority. If the Prime Minister no longer has the confidence of the majority, maka dia kena letak jawatan atau bubar parlimen. Itu ikut perlembagaan. Now, does the Prime Minister still have the confidence of the majority? Confidence of the majority di sini bermakna 112 ahli parlimen. Does he still have the confidence of
at least 112 ahli parlimen. Dia ada lebih, okey lah. Dia kata dia ada 148. It's okay, but sekurang-kurang 112. Adakah Anwar masih memperolehi confidence of the majority members of the House? Confidence of the majority of the members of the House bermaknanya sokongan sekurang-kurang 112 ahli parlimen. Itu tafsiran dia dalam bahasa Malaysia. Masih ada tidak? So that is the issue kita kena bincang. Does Anwar still have the confidence of the majority of the members of the House? Yes or no? Isu SD, isu en blok, isu akta lompat parti, itu tidak relevan. We do not need to discuss that. The fundamental issue is, does Anwar still have 112 members of the House? Bermaknanya kalau termasuk Anwar, dia kena ada 111 lagi. 112 plus Anwar. 111 plus Anwar. Jadi 112. Minggu ini, this is the fundamental issue, ya. Okay. Yang asas, yang pokok. Minggu ini, 112 ahli parlimen. 120 ahli parlimen telah pun menghantar surat sumpah kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey. Bersumpah bahawasanya mereka tidak lagi sokong kerajaan. Dan mereka sokong Perdana Menteri baru untuk mengganti Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Surat sumpah. Saya bersumpah bahawasanya saya tidak lagi sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan saya sokong Perdana Menteri baru yang dilantik untuk mengganti Anwar ikut budi bicara Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. That is a declaration. Dan deklarasi ini dibuat dalam bentuk surat sumpah ataupun statutory declaration, iaitu SD. Itu yang telah berlaku minggu ini. Dan 120 ahli parlimen, termasuk dari beberapa parti, senarai dia I have here, 5 muka surat, I have all, yang telah dihantar kepada Istana Negara. These are the 5 pages, ya. Kesemuanya 120 ahli parlimen. This is the list. The list ni ada 120 SD, 120 surat sumpah yang telah disembah ke tuanku. Now, sebab apa? Sebab apa 120 surat sumpah ni daripada senarai ni? Kerana takkanlah 120 ahli parlimen nak pergi berkumpul di luar pintu istana dan menjerit-menjerit. Tak boleh. Dia ada protokol. Protokol dia kena terlebih dahulu mohon menghadap tuanku. Ataupun tuanku titah menghadap. That's a protokol. You tak boleh buat, maknanya Agong ni, macam you buat Tok Kong ni Lim Kit Siang ke, atau macam Anwar Ibrahim, rasa nak pergi-pergi, no. Either you mohon menghadap atau you tunggu sehingga dititah menghadap. So 120 ni yang atas senarai ni dah beri surat sumpah. 5 pages here I got. Dah beri surat sumpah kepada Agong. Dan menyatakan mereka sokong pertukaran Perdana Menteri, iaitu Perdana Menteri baru. Siapa mereka sokong? Who? Ini 120 ahli parlimen serah kepada budi bicara tuanku. Sebab mengikut perlembagaan, pelantikan Perdana Menteri baru mengikut budi bicara tuanku. Prerogatif tuanku. Tuanku Agong yang akan menentukan siapa akan dilantik sebagai Perdana Menteri berdasar kepada, this very important, ini perlembagaan tau. Berdasar kepada
in the opinion of His Majesty the Agong, who will most likely get the majority confidence of the members of the House. Ini perlembagaan. Maknanya, pendapat tuanku, ya, opinion tuanku, orang tersebut dari 222 ahli parlimen tadi, orang tersebut akan mendapat sokongan majority dari ahli parlimen. The confidence of the majorities of the members of the House, who in His Highness or His Majesty's opinion, pendapat tuanku. So tuanku kena guna dia punya otak. Tuanku hanya kena maknanya mengguna tuanku punya estimation, tuanku punya gut feeling, tuanku punya opinion. Pendapat saya, pendapat beta, orang ni atau orang ni akan dapat sokongan. So who? So sekarang ni, 120 ahli parlimen tersebut yang menyokong Perdana Menteri ditukar, dan mereka telah pun bersumpah, dan sumpah mereka dalam bentuk surat sumpah yang 3 possibility, 3 kemungkinan. Satu dari dia ialah Muhyiddin Yassin, satu lagi ialah Hishamuddin Tun Hussein, dan satu lagi is Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu yang baru jadi ahli parlimen. So sekarang ni 120 ahli parlimen telah pun membuat sumpah bahawasanya mereka sokong untuk Perdana Menteri ditukar, dan ini 3 orang yang bergantung kepada tuanku lah, yang mana tuanku nak pilih dari 3 nama tersebut. So 120 ahli parlimen tu tidak spesifik, tidak maknanya demand, tidak insist bahawasanya orang ni lah akan mengganti Anwar. 120 ahli parlimen tersebut hanya beri mandate lah, beri mandate ataupun serah prerogatif kepada Tuanku Agong. Biar Tuanku Agong pilihlah siapa yang sepatut menjadi Perdana Menteri baru. Tapi kalau nak tahu pendapat kami, inilah 3 orang yang kami sebulat suara boleh sokong. Okey, Muhyiddin Yassin, Hishamuddin Hussein ataupun Dr. Sam. Up to tuanku lah, pilih yang mana tuanku nak. Dan kalau tuanku rasa tak mau seorang pun dari 3 ni, mana tuanku bolehlah beritahu distri better tak berkenan, bagi lagi 3 nama. Itu up to tuanku lah. Tuanku boleh reject 3 ni, boleh minta lagi 3 nama baru kalau nak lah, boleh. Tapi kalau tuanku satisfied dengan 3 nama tadi, mana tuanku pilih lah. Nak Muhyiddin ke, nak Hishamuddin ke, ataupun nak Dr. Sam. It's up to you. So isu dia, these 3 nombor 1, mereka ahli parlimen. Nombor 2, mereka terima sokongan unanimous dari semua parti. Dan parti dia banyak, bukan saja UMNO, bukan saja Perikatan Nasional, tapi kita duk cerita also Sabah Sarawak. Dan kalau nak tahu dia punya jumlah, saya boleh beri. UMNO ada 11. Dari 26 tadi, UMNO ada 11. MCA ada 2. MIC 1. Jadi Barisan Nasional dari 30, dia orang ada 14 yang menyokong. And then Muda ada 1. Warisan ada 3. GPS ada 23. GRS 6. KDM Sabah 1. Bebas Sabah ada 2. And dia punya ni PBM 1 total 37. And of course kita ada 72 dari Perikatan Nasional. Tapi kita kata okey, 72 Perikatan Nasional tu 5 dah lari. So kena tolak 5. Maknanya PAS okey, Parti Peribumi. Dari yang 5 lari tadi, Parti Peribumi Bersatu, 3 tu dah swing back. Maknanya sekarang ni 120 SD ataupun surat sumpah telah
sembah ke Tuanku Agong atau telah dihantar ke Istana Negara. Tapi sekarang 120 tu sudah naik 3. Sudah jadi sekarang ni, the latest lah ya, 123. 120 tu hari Senin baru ni. Hari Senin masa dia orang hantar surat sumpah ke Istana Negara. Sekarang sudah tambah 3. Oleh kerana 3 dari 5 tu ahli parlimen bersatu yang yang lompat, dia lompat balik. So the 3 came back. So 3 came back ni, ada lagi 2. Lagi 2 ni pun sudah indicate, sudah maknanya bagi signal mereka pun akan kembali. So we are getting back the 5. 5 ahli parlimen tadi swing back. So 123, kalau lagi 2 ni join sehari 2 ni, mana 125. So whatever it is, lebih dari 112. So sekarang ni, ini surat sumpah. Betul lah. Kita tak boleh tukar kerajaan melalui surat sumpah. Surat sumpah tu hanya is an indication yang Anwar sudah hilang sokongan majority. Anwar has lost the confidence of the majority of the members of the House. Itu ikut perlembagaan. So sekarang ni, minggu depan dijangka minggu depan ni, Seri Paduka Baginda akan panggil 120 ahli parlimen yang telah tanda tangani surat sumpah SD dan telah serah surat sumpah tu ke Istana Negara. Tuanku akan panggil 120 orang ahli parlimen tersebut dan akan tanya sorang-sorang. Okey, awak ni tanda tangani, awak tanda tangani surat sumpah ni. Okey, betul ke awak ni sokong pertukaran Perdana Menteri dan awak sokong 1 dari 3 nama tadi? Baik Muhyiddin, baik Hishamuddin, baik Dr. Sam. One of the 3 you will support. Tapi prerogatif budi bicara Agong untuk pilih 1 dari 3 nama. It's up to the Agong. Tapi awak akan sokong. Correct? Correct. Selepas tuanku dah interview sorang-sorang dari 120 orang, which is apa yang tuanku nak buat actually, yang sebenarnya last year, November tahun lepas, tuanku nak buat ni. Tuanku nak panggil sorang-sorang. Tanya sorang-sorang, awak support siapa? Tapi Ahmad Zahid Hamidi blok. Ahmad Zahid Hamidi tidak benar tuanku berjumpa dengan 30 orang ahli parlimen BN ataupun 29. So Zahid Hamidi kata tuanku tak perlu jumpa 30 orang, tuanku cakap dengan Patik seorang. Patik seorang ni mewakili 30. Maknanya suara saya ialah suara 30. You just talk to me, I speak on behalf of 30. So tuanku had no choice lah. And bila Ahmad Zahid kata bagi pihak 30 orang, saya seorang bagi pihak 30 orang, confirm kita sokong Anwar. So, actually, majority semasa tu is Muhyiddin tau. The majority was Muhyiddin. Muhyiddin dapat majority. Tapi bila Zahid buat tipu helah tadi, beritahu tuanku, kesemua 30 ahli parlimen BN support Anwar. So maknanya gambaran diberi Anwar dapat majority, bukan Muhyiddin. That is the problem. So sekarang ni tuanku tak akan jumpa Presiden Parti. Sebab benda ni bukan en bloc. Benda ni bukan en bloc. Sebab tu Zahid Hamidi keluar kenyataan hari ni kata tak boleh. Kalau nak swing kena en bloc. Maknanya kena ke 30. Ke semua 30 ahli parlimen BN, ataupun kalau GRS ke GPS ke, tak kisahlah. Maknanya dia kena ke semua, everybody. So Zahid nak cuba blok benda ni dengan mengatakan kalau 14 ahli parlimen barisan ataupun 11 ahli parlimen UMNO sahaja, tak boleh. Kena ke semua 26 ahli parlimen UMNO atau ke semua 30 ahli parlimen barisan baru boleh. Which is not true. Itu bohong. So now, Anwar tahu dan Zahid pun tahu yang sekira minggu depan ni, kalau tuanku jumpa 120 ahli parlimen seorang-seorang, termasuk 11 dari UMNO ataupun 14 dari
Parti Pribumi 14 dari Barisan Nasional, dan kalau kita ambil yang Parti Pribumi Bersatu 5 orang tu 3 sudah swing balik. So the government's finished. And dia ada dari sini ni, dia punya boleh katakan the total ni from each gabungan for each party ni, bermaknanya it's already more or less confirmed the government has fallen. Now tuanku kena confirm. Tuanku kena panggil seorang-seorang 120 orang, dan mungkin kalau tu tiga dari 5 Parti Pribumi yang dah lompat balik, panggil, jumpa, betul ke awak ni dah tarik sokongan, atau betul ke awak ni sokong pertukaran Perdana Menteri, dan awak sokong 1 dari 3 calon yang nama telah diberi. If they say yes, confirm, maknanya tuanku kena titah Anwar Ibrahim menghadap dan inform Anwar Ibrahim bahawasanya awak sudah hilang majoriti, awak perlu letak jawatan, dan kita akan lantik Perdana Menteri baru. Anwar cannot say no, pasal ikut perlembagaan, once the Prime Minister has lost the confidence of the majority, he has to resign. And whether dia nak resign, nak bubar parlimen, itu up to tuanku. Tuanku boleh terima resignation Anwar dan lantik Perdana Menteri baru, atau tuanku boleh titah parlimen dibubar, PRU 16 diadakan. Itu you jangan masuk campur. It's the tuanku's prerogative. Budi bicara tuanku. Nak bubar parlimen ke, tukar Perdana Menteri ke, whatever it is. Bukan kuasa awak. Kuasa awak ialah letak jawatan. Sebab awak sudah tidak lagi perolehi majoriti, kerana Beta sudah jumpa 120 ahli parlimen, termasuk 3 dari 5 Parti Pribumi Bersatu sudah lompat balik. Beta sudah jumpa dan confirm memang you no longer have the majority. Confirm. Soalan en bloc lah yang ditimbulkan oleh Zaid ataupun anti lompat parti, itu tak apply. Because ikut perlembagaan, bergantung kepada berapa orang ahli parlimen masih sokong you. Parti tak timbul. Nothing to do with party. Bergantung kepada 222 ahli parlimen. Dari 222 ahli parlimen, you masih ada tidak sokongan 112. If the answer is no, end of story. Jangan bawa masuk lah, en bloc lah, anti lompat parti lah, this lah, that lah. And jangan, SD memang bukan SD yang akan tu. SD ni, yang ditandatangani 120 SD, hanya untuk angkat sumpah. Okay? Kepada tuanku, kita sokong Perdana Menteri baru. Tapi tuanku kena confirm balik. Panggil seorang-seorang, which is going to do. Minggu depan tuanku akan buat. Panggil seorang-seorang. Betul ke ni? Yang awak sign surat sumpah ni, yes or no? Itu saja. Dan tak boleh sekat mereka. Tak boleh kata, oh saya wakil dia. Oh tak, no. Ini di antara ahli parlimen dan agung. Parti tak timbul, undang-undang anti lompat parti tak timbul, isu en bloc, isu ni surat yang mereka tanda tangani, surat aku janji, surat yang ditandatangani sebelum keluar watikah tu kena tanda. Itu that one does not apply di dalam perlembagaan Malaysia. Itu semua tak timbul. The only thing is di antara ahli parlimen dan agung. Sokong atau tak sokong Perdana Menteri. Yes or no. That's it. Yang lain ni tak masuk kira di dalam this issue. So, dia orang nak confuse lah. Oh, you suruh sign, aku janji. Oh, kita ada anti lompat parti. Oh, okay. No. All that is bullshit, does not apply. So, kena faham perlembagaan, kena faham undang-undang, dan kena faham bahawasanya 120 ahli parlimen telah pun buat sumpah kepada agung yang mereka nak Perdana Menteri baru. Dan mereka telah setuju beri 3 nama, dan mereka juga telah setuju menyerah kepada tuanku, budi bicara tuanku, siapa tuanku nak dari 3 nama untuk jadi Perdana Menteri. And next week, all this will be settled. Yeah? And atas tuanku, the next course of action. Whether nak bubar parlimen ke, lantik Perdana Menteri baru ke,
choose one of the three names ke, reject ke semua tiga nama, minta nama baru ke, is tuanku punya prerogative. Tapi benda ni sudah pun reach to the stage where maknanya is only the last nail in the coffin. Paku yang terakhir masuk keranda. Bang, 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 maknanya keranda tu siap, Anwar boleh dikebumikan. That is the issue sekarang. And everything yang lain-lain ni, and even usaha attempt Anwar hari ni nak mengadap Tok Guru Abdul Hadi Awang pun gagal. Anwar tak dapat mengadap. Sebab tu berita hari ni kata Anwar pergi jumpa Hadi tapi dia tak masuk gambar. Nampak tak? Dia masuk gambar lain. Dia tak masuk, berita tidak masuk gambar Anwar berjumpa Hadi. Dia cuma headline aja. Anwar pergi hospital IJN jumpa Hadi. But they put a different picture. Sebab Anwar tak berjaya jumpa Tok Guru Abdul Hadi hari ni. Soalan dia sebab apa? Suddenly, dah you duk kutuk Hadi lah. You kata ulama palsu lah. Pakai serban lah. Pakai jebah lah. Tapi pembohong lah. Penyakau lah. Curi duit rakyat lah. Macam-macam Anwar kata terhadap Tok Guru Abdul Hadi Awang. Today dia mohon nak mengadap. Tak berjaya. So Anwar sudah desperate oleh kerana itu. So there's the latest lah on the langkah Dubai ni. Jangan dengar lah yang ada untuk cerita macam-macam isu lah. SD tak sah lah. Kena M-block lah. And undang-undang anti lompat parti lah. And all that. That's bullshit. Just baca perlembagaan. Perlembagaan kata simple. If you lose the confidence of the majority of the members of the house, maka tuanku boleh lantik Perdana Menteri baru. Done. Finish. No need to talk too much anymore. Assalamualaikum. Salam sejahtera.